Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu kadar tindak balas ya. Okey, sila lihat dekat paparan skrin ya. Tajuk baru kita kadar tindak balas. Okey, bila kita sebut kadar tu maksudnya apa? Ya, perubahan satu kuantiti dibahagi dengan masa kan. Contohnya kalau dalam yang biasa kamu dengar, contohnya kadar kelahiran di Malaysia. Maksudnya jumlah bayi yang lahir di Malaysia contohnya dalam 1 tahun. Ataupun kadar denyutan nadi. Maksudnya bilangan denyutan nadi kamu dalam contohnya 1 minit. Okey, jadi kalau kita sebut tentang kadar, ya kadar tindak balas, maksudnya dalam sesuatu tindak balas kimia, kita sukat apakah kuantiti yang berubah pada suatu tempoh masa yang tertentu. Okey, so dalam bab ini, kita biasanya akan jumpa ya banyak tentang um, kamu akan jumpa tentang perkataan-perkataan berikut seperti bahan tindak balas, hasil tindak balas, kadar tindak balas. Kamu akan jumpa juga mangkin, teori pelanggaran, teori pengaktifan, pelanggaran berkesan dan juga gambar rajah profil tenaga. Jadi dalam bab ini ada 4 subtopik iaitu penentuan kadar tindak balas, ya, bagaimana kita nak mengira kadar tindak balas sesuatu tindak balas lah. Ya, kemudian faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Kemudian kita akan lihat aplikasi ya faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tadi ke dalam kehidupan harian kita dan juga kita akan lihat teori pelanggaran. Ya, cuba tengok di situ ya. Dekat situ yang dia kata bulletin tu. Kini penggunaan penunuh bagas ya, blow torch semasa menyediakan satu hidangan semakin popular. Nyalaan daripada penunuh bagas dihasilkan daripada membakar gas butana pada kepekatan tinggi dan tindak balas ini berlaku dengan cepat. Ya, nyalaan bersuhu tinggi berupaya mempercepatkan tindak balas dalam bahan makanan. Oleh yang demikian, bahan makanan seperti daging boleh dimasak dengan masa yang singkat. Jika memanggang dengan cara biasa iaitu menggunakan alat pemanggang, tindak balas yang berlaku kepada daging adalah lebih perlahan. Ya. Selain suhu dan kepekatan, apakah faktor lain yang boleh mengubah tindak balas ini kan? Tengok ni ya, contoh dekat gambar yang saya kata. Inilah penunuh bagas ni ya. Okey. Dia terus api tu terus kena pada daging tu kan. Ya. Okey. Mari kita lihat penentuan kadar tindak balas. Okey, mula-mula kita pergi secara surface dia dulu. Kita nak kenal apa yang kita katakan sebagai tindak balas yang cepat dan tindak balas yang lambat. Ya, terdapat pelbagai tindak balas kimia yang berlaku di sekeliling kita. Tahukah anda bahawa tindak balas kimia juga berlaku dalam tubuh badan kita? Adakah tindak balas yang berlaku dalam tempoh masa yang cepat ya ataupun perlahan? Gambar rajah di bawah menunjukkan contoh bagi tindak balas yang berlaku. Tindak balas yang cepat, contohnya pembakaran gas. Kan? Kamu nyalakan penunuh di dapur tu terus keluar api kan? Nyalaan mancis juga cepat kan? Tindak balas sel elektrik, ya, tindak balas dekat bateri kan? Cepat. Lepas tu contohnya kita bakar mercun ataupun bunga api. Ya, instantaneous kan, dia terus ya waktu itu juga tindak balas tu berlaku. Tapi kalau yang perlahan contohnya pereputan buah ataupun buah daripada mentah kan, macam pisang contohnya daripada hijau nak jadi kepada kuning, pisang itu masak. Cepat ke lambat? Ada ke? Sekelip mata jadi? Tak kan? Dia akan ambil masa mungkin kadang-kadang beberapa minggu. Jadi dia adalah tindak balas yang perlahan. Begitu juga dengan fotosintesis. Fotosintesis juga tindak balas perlahan ya untuk menghasilkan oksigen kan. Kemudian kakisan batu
Ya, kakisan, ya, juga satu proses yang lambat. Kemudian penapaian, buat tapai, kan? Buat tapai, pagi buat tapai, tengah hari boleh makan ke? Tak boleh kan? Dia mesti beberapa hari. Selain itu pengaratan logam. Logam tak berkarat dalam masa satu hari. Kadang-kadang dia bertahun. Ya, lama baru dia berkarat. Itu adalah beberapa contoh, ya, tindak balas yang cepat dan perlahan. Okey, jadi kita lihat takrif. Apakah maksud, ya, ataupun kadar, ya, maksud bagi kadar tindak balas? Apakah yang anda faham tentang kadar tindak balas? Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti, ya. Perubahan kuantiti. Dan kuantiti itu mungkin kuantiti bahan, tak nampak ya, warna orange, saya tukar warna biru, ya. Perubahan itu mungkin kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil, ya, per unit masa, ya. Okey, ya. Kemudian kita lihat semasa suatu tindak balas berlaku, kuantiti bahan akan jadi semakin berkuranglah, manakala kuantiti hasil akan bertambah. Betul? Ya, contoh. Katakan saya ada, tengok di sini, katakan, ya, jika saya ada, contohnya saya ada asid hidroklorik bertindak balas dengan marmar. Ya, sini adalah aqueous, ini adalah pepejal. Ya, kita akan dapat kalsium klorida, karbon dioksida dan air. Ya, ini adalah aqueous, gas dan aqueous. Seimbangkan. Okey, jadi ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Jadi, ya, bila tindak balas ini berlaku, bahan tindak balas akan berkurang, manakala hasil akan bertambah. Betul tak? Ya. Okey, ya. Kemudian, ya, apakah bahan-bahan ataupun hasil yang di sini yang boleh kita ukur? Ya, contohnya kita boleh ukur di sini. Ya, kita boleh ukur ni. Ya, jisim kan, pepejal tu kan, jisim kalsium karbonat. Dia mungkin akan berkurang perubahan. Contoh mula-mula kamu masuk 5 gram, selepas 1 minit kamu tengok dekat neraca itu penimbang berapa jisim dia. Selepas 2 minit berapa jisim dia. Selepas 3 minit berapa jisim dia. Jadi kita nampak kan berapakah perubahan kuantiti jisim bagi kalsium karbonat. Atau kita juga boleh ukur gas yang terbebas. Ya, kita boleh ukur isi padu gas yang terbebas, ya, melalui contohnya kita akan sambungkan radas itu kepada burette, ya. Jadi kita boleh ukur, ya, sesaran air, ya, gas yang terbebas akan menyesarkan air, kita boleh ukur isi padu gas. Ya, jadi setiap contohnya 30 saat berapa gas terbebas, bacaan itu semua. Okey, ya. Jadi di sini, ya, perenggan ke seterusnya di sini, jisim pepejal biasanya diukur dalam unit gram, manakala isi padu gas dalam unit sentimeter padu atau desimeter padu lah. Bagi kuantiti zat terlarut, kepekatan biasanya kita ukur dalam unit mol per desimeter padu. Pemilihan unit masa bergantung kepada kadar tindak balas lah. Ya, kalau dia cepat biasanya kita ukur dalam unit saat. Okey?
Kalau lambat, mungkin kita ukur dalam unit, minit ataupun mungkin sampai peringkat jam lah. Tapi di peringkat sekolah menengah, biasanya dalam unit saat ataupun minit sahaja. Jadi, unit bagi kadar tindak balas bergantung kepada bahan yang kamu ukur. Kalau kamu ukur kadar tindak balas tu menggunakan jisim, kadar tindak balas tadi, kadar tindak balas melalui perubahan kalsium karbonat, so dia akan jadi gram per saat kan, perubahan dia, ataupun di sini gram per saat lah. Ataupun kalau kamu ukur gas, kadar tindak balas di sini, dia adalah sentimeter padu kan, isi padu gas bahagi dengan masa, iaitu sentimeter padu per saat. Okey, unit tu bergantung kepada jenis kuantiti yang kamu ukur. Ya, sama ada jisim, kepekatan ke ataupun isi padu. Okey, seterusnya mari kita lihat perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Apa yang kita nak ukur? Ya. Perubahan yang macam mana yang kita nak ukur? Okey. Jadi kita lihat penentuan kadar tindak balas mestilah dibuat berdasarkan perubahan yang boleh kita perhatikan dan kita ukur. Kan? Macam saya kata tadi, kita nak ukur jisim. Jisim kita boleh ukur kan? Ya. Gas kita boleh ukur. Okey, jadi jangan pula perubahan yang kita tidak boleh ukur. Contohnya perubahan warna. Kan susah kan kita nak ukur perubahan warna ni. Ya? Okey. Kita lihat yang pertama, contoh pembentukan mendakan. Kan, mendakan ni apa? Mendakan ialah pepejal, betul? Suatu pepejal. Jadi, tengok gambar. Daripada tidak ada yang ada nampak tak X tu. Kenapa X tu nampak? Kalau kamu tengok gambar dia, sini sebenarnya ada larutan, betul? Ya, ada larutan dan larutan itu tanpa warna. Sebab itu tanda X di bawah pada kertas turas tu kamu boleh lihat. Selepas kita tambah satu bahan lain, kan, tanda X tu nampak lagi tak? Dah tak ada. Sebab satu mendakan telah terbentuk. Kan, satu mendakan telah terbentuk. Jadi kita boleh ukur berapakah masa yang diambil untuk tanda X itu hilang. Apa maksud tanda X itu hilang? Dia maksudnya mendakan telah menutup. Okey, so kita lihat dekat situ teks dia. Pembentukan mendakan yang berlaku dalam tindak balas di sebelah. Gambar foto menunjukkan keadaan sebelum dan selepas bagi tindak balas antara argentum nitrat dengan natrium klorida. Dalam tindak balas ini, argentum klorida dan natrium nitrat akan terbentuk. Betul ke? Ya, cuba tengok. Dia kata antara argentum nitrat, so di sini AgNO3 dengan natrium klorida, kita akan dapat apa? Depan akan ambil belakang. So kita akan dapat AgCl. Kemudian belakang akan ambil depan. Kita akan dapat NaNO3. Ya, hari tu dalam bab yang lepas kita dah belajar semua nitrat NaNO3. Nitrat NO3 ni adalah aqueous. Ya, dia adalah satu larutan ya. Kemudian Cl klorida, ya, Ag adalah garam tak larut. So dia adalah pepejal ya. Jadi mendakan yang disebut di sini adalah argentum klorida. Okey. Ya. Kemudian dia kata pembentukan argentum klorida dapat dilihat dan mendakan akan menyebabkan larutan itu menjadi keruh. Masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan dan kuantiti mendakan yang terbentuk boleh diukur. Macam mana nak ukur mendakan ni? Okey, masa kita pakai jam randik lah. Kan? Kuantiti kita boleh turaskan ni. Kan? Ini kita boleh turaskan. Sebab dalam bekas ni ialah campuran mereka ni. So kita boleh turaskan.
Bila kita turaskan, natrium nitrat pergi sini, argentum klorida pergi di sini. Kita boleh timbang nanti. Okey? Kemudian dari segi pengurangan jisim. Okey, tengok ya. Gambar foto di atas tu ya. Tindak balas antara asid nitrik dengan batu kapur ataupun kalsium karbonat lah ataupun nama biasa dia marmar ya. Okey, pengurangan jisim bahan tindak balas juga boleh berlaku dalam tindak balas yang menghasilkan gas. Okey. Raja gambar di sebelah menunjukkan tindak balas antara asid nitrik dengan kalsium karbonat ya untuk menghasilkan kalsium nitrat, karbon dioksida dan air. Kehilangan jisim batu kapur boleh diukur menggunakan penimbang elektronik. Jadi mula-mula eksperimen tu kan, bila kamu nak start jam randik, masukkan batu kapur. So kamu terus catat berapa. Lepas tu tengok jam randik, setiap 30 saat berapa bacaan dia. Jadi kamu boleh catat dah. Dari situ kamu boleh nampak perbezaan. Berapakah perubahan jisim. Okey. Kemudian kita tengok dari segi penambahan isi padu gas. Ya, di sini tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium. Ya, kita akan dapat gas hidrogen. So gas hidrogen tu akan masuk dekat sini lah. Okey, ini syringe kan? Picagari, betul? So, saya besarkan picagari tu. Ya. Okey. Dalam picagari, dia ada satu piston, betul? Saya tak pandai nak lukis ni. Kamu anggaplah macam ni kan, dia punya piston tu. Kan, dalam ni. Okey, bila gas masuk, dia akan, sebab ini sistem tertutup kan? Ya. Jadi bila gas tu masuk, dia akan tolak piston tu semakin ke atas. Sini kan ada bacaan kan? Jadi kita boleh ukur contohnya setiap 30 saat berapa bacaan gas pada kat picagari tu. Dia dah tolak berapa. Sampai nanti mungkin sampai maksimum piston tu jadi macam ni. Kan? Ya? Okey. Ya, itu cara dia. Kalau kita nak guna picagari gas lah ataupun kita boleh ukur menggunakan burette ya, kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air tu macam mana? Macam ni. Dekat Rajah 7.2 pada buku teks. Ini nama dia kaedah sesaran air ya, penyesaran air. Gas itu, sini ada gas kan? Ni ada gas. Gas ni akan naik. Dia akan naik sebab gas lebih ringan daripada air kan. Jadi sini ada air. Jadi gas ni akan naik. Bila dah sini tutup, dia akan tolak air ni akan turun ke bawah. Jadi sebab itu kamu kena catatkan bacaan burette untuk menentukan isi padu gas yang terhasil. Okay, so tengok di situ. Dia akan catat, kita akan catatkan setiap 30 minit saat berapakah isi padu bacaan burette tu lah. Ya, bacaan burette. So, contoh kan, bacaan, tengok ya, burette ni, atas kali ini kan burette ni dalam keadaan terbalik kan. Jadi, kamu dah set up, contohnya di sini air kan. Okey, sini ialah 50. Jadi, bila gas naik, air akan turun. So, contoh, di sini selepas 30 saat, contoh dia jadi 48.00. Burette mesti dia tulis 2 titik perpuluhan ya. Jadi, berapa isi padu dia? Berapa banyak gas? Ya, berapa banyak gas? Ini ialah 50 tolak 48 lah, which is 2. Selepas 1 minit, katakan dia dah jadi 45.00. Jadi, ini dah jadi 5.00. Lepas tu contohnya jadi 40. So di sini 10 dan seterusnya. Kemudian kita akan plotkan graf. Ya, okey, contoh dia kata, bagaimana kita tahu tindak balas itu telah selesai? Macam mana kita tahu? Bila kamu tengok di sini dah tak ada bubbles dah. Dah tak ada gelembung udara. Dan bacaan air dalam burette itu kekal. Contoh, bila kamu buat bacaan tu kan, tiba-tiba dekat sini, katakan bacaan dia 15.
15. Contohlah. Oh, jadi kamu tahulah dekat sini ialah katakan 20, 20, 20, okay, katakan ini 35, 38. Jadi kita nampak dekat mana bacaan Burek itu mula malar. Kat sini kan. So kita tahu pada masa 3.5 minit tindak balas telah selesai. Ya. Macam mana kita tahu? Isi padu, bacaan Burek mula malar. Ya, tidak berubahlah. Okey. Ini kalau kaedah yang kedua ya, menggunakan pengurangan jisim ya. Okey. So, boleh ikut sekarang? Ya, boleh ikut tak? Boleh. Okey. Okey, very good. Sekarang kita nak tengok ya. Tadi macam mana kita nak collect data. Sekarang kita nak kira. Nak mengira kadar tindak balas. Okey. Sekarang kita boleh kira satu kadar tindak balas purata. Ya, average rate of reaction. Kedua, ya, kita boleh kira kadar tindak balas pada masa tertentu. Masa tertentu ni maksudnya yang contohnya katakan tindak balas tu ambil masa 5 minit. Tapi kita nak tahu pada minit pertama, pada minit kedua, pada minit ketiga. Maksudnya spesifik pada masa tertentu. Okey, so kita lihat terdapat dua jenis kadar tindak balas iaitu kadar tindak balas purata atau kadar tindak balas pada masa tertentu. Analogi bagi kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu seperti gambar disebut. Tu gambar siapa tu? Gambar cameraman yang paling orang tak suka. Kan? Kalau dekat kedai tangkap gambar, mesti senyum. Tapi kalau cameraman yang dekat Rajah 7.5 ni tangkap gambar, confirm kamu tak akan senyum. Hati panas kan? Ya, itu saman tu kan. Ya, contoh, tengok kotak warna hijau. Sebuah kereta bergerak dalam perjalanan sejauh 400 kilometer. Contohnya kalau 400 ni lebih kurang dari Teluk Intan pergi ke Alor. Contohlah. Oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah. Betul? Kan berubah kan? Kejap kita bawa laju, kita kejap bawa perlahan. Ya, pemandu tidak dapat mengekalkan kelajuan tetap dan mengambil masa lebih kurang 4 jam untuk sampai ke destinasi. Kelajuan purata ialah 100 km per jam. Kan? Kan? Ya, lebih kuranglah kita ambil 100 km per jam. Okey. Kemudian kita tengok kotak warna warna apa tu? Tak tahulah warna apa tu. Okey, ya. Pegawai polis trafik menghalakan kamera berkelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak dengan kelajuan melebihi had laju. Kamera merakam kelajuan kereta sebagai 140 km per jam pada ketika itu. Kelajuan pada ketika ini diumpamakan sebagai kadar tindak balas pada masa tertentu. Maksudnya jam waktu kamera itu tangkap gambar tu dia lebih daripada masa yang dikata purata. Lebih kurang saya bawa 100 kata sepanjang perjalanan. Tapi ada masa dia lebih ya. Contohnya dalam gambar ni dia bawa 140. Okey. So tengok bawah. Kadar tindak balas purata ialah nilai purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam tempoh masa tertentu. Fahami keterangan berikut untuk menghitung kadar tindak balas purata yang bagi tindak balas yang melibatkan pembebasan gas. Okey, tengok ya. Kalau dia kata kadar tindak balas purata keseluruhan. Keseluruhan ni maksudnya tindak balas selesai. Okey, so tengok ini, graf ini. Dekat mana nilai dia mula-mula
malar. Kan, tengok graf kita ni. Isi padu dia kan. Ya, isi padu dia kekal, ya, konstan pada V di mana? Pada nilai masa dia T. Jadi, ya, jadi kita punya kadar tidak balas purata keseluruhan ialah V per T. Katakan contoh saya bagi nombor. 1, 2, 3, 4. Di sini katakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kadar tindak balas purata keseluruhan, tengok konstan di mana? Ya, konstan pada nilai sini 4 pada masa 3. So dia akan jadi 4/3 unit cm padu per saat. Macam kamu kira kecerunan graf. Ya, y per x. Okay, y per x. Okay, kemudian kalau dia kata kadar tindak balas purata dalam T1 saat pertama. Ya, T saat pertama. So, tengok. Ya, jumlah isi padu T1. Jadi, kamu cari T1, ambil bacaan dia V. Ya, sebab bila dia ada sebut pertama, maksudnya sampai sinilah. Dari 0 sampai T1. Sebab itu dia jadi V1 tolak 0, T1 tolak 0. Okey? Kita dapat V1 bahagi T1 cm padu per saat. Okey? Seterusnya, tengok. Sekarang, kalau purata T1 kepada T2. Jadi, ya, kita maksudnya dekat sini. Kita terus ambil V2 tolak V1 bahagikan dengan T2 tolak T1. Unit dia sama lagi, iaitu sentimeter padu per saat. Ya, purata dari T1 hingga T2. Okey, seterusnya. Ya, jadi ingat, sedang kalau purata ni terus ambil nilai. Tetapi, saya besarkan sedikit, kalau kadar tindak balas pada masa tertentu, yang ini kamu kena lukiskan tangent. Okey, kamu kena lukiskan tangent. Ya, kadar tindak balas masa tertentu adalah kadar tindak balas yang berlaku pada masa itu sahaja. Kadar tindak balas pada masa tertentu boleh diperolehi daripada data eksperimen dengan cara kita plotkan graf. Ya, graf mesti dilukis sebab kita kena ambil tangent dia. Ya, bila kita dah lukis tangent, kita kirakan kecerunan dia. Okey, so contoh, ya. Ya, contoh dia kata rajah 7.9 menunjukkan cara menghitung kadar tindak balas pada masa tertentu T. Okey, so dekat sini tengok saya besarkan. Pertama, lukiskan tangent pada lengkung T. Ya, pada lengkung pada masa T. So macam mana cara kita nak lukis? Kejap saya ambil pembaris. Okey. Kamu pun sama, okey. Nampak ya, lengkung kita yang garisan biru kan. Jadi pembaris kamu mesti di luar lengkung. Macam ni. Sebab kita nak lukis tangent. Apa maksud tangent? Tangent ialah garis yang menyentuh satu titik. Betul? So that kita kena letak pembaris di luar. Kalau kamu lukis pembaris di dalam, contoh macam ni, kamu tak nampak sebenarnya tangent yang kamu nak lukis itu, garis tu, sebenarnya dia sentuh berapa titik. Mungkin sentuh 1, mungkin sentuh 2. Ataupun ya, bila kita lukis letakkan pembaris di bawah macam ni, kamu tak nampak luas di luar graf. Luas di luar graf tu apa ni? Bahagian ni.
Bila kita lukis tangent tu, kita nak luas di luar graf tu kalau boleh seimbang atas dan bawah. Ya? Sebab itu kita kena letak pembaris di luar. So, bila dah letak pembaris, kamu kena adjust macam ni. Adjust pembaris tu supaya bila kamu garis, kan, luas graf kiri kanan lebih kurang sama. Contoh, kan, kalau kita ikut yang buku punya, dah letak tu, katakan saya pakai pen apa? Ikut dia lah, pen merah kan. Okey, ni saya punya saya punya tangent. Okey, cikgu berapa besar tangent saya nak buat? Suka hati. Kau nak buat penuh besar satu graf pun boleh. Ya, cikgu mesti garis putus-putus ke? Tak semestinya. Kau nak buat garis lurus pun boleh. Okey, sudah buat tangent. Selepas itu, kita akan buat satu segitiga sudut tegak. Sudut tegak 90 darjah lah kan? Berapa besar? Suka hatilah. Cuma biasanya saya akan buat besar dia ni, kamu cari kan kita lukis ni kan pada graf betul tak? Jadi kamu lukis tu kalau boleh hujung bagi segitiga kamu tu mestilah kenapa tak boleh lukis? Okey. Mestilah mestilah yang kena pada kotak. Maksud saya bila kita lukis kan kan kotak-kotak graf tak naklah macam tu. Sebab nanti susah nak kira. Jadi kalau boleh biar yang macam itulah contoh maksud saya. Okey. Jadi kemudian kita dah ada nilai kan. Sini ini adalah Y2 betul. Ini adalah Y1. Ini adalah X2. Ini adalah X1. Nanti kita kirakan kecerunan dia. Iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Inilah kadar tindak balas kita. Tengok. Ni. Okey? Boleh? Okey. Kalau kamu dapat graf macam ni, lengkung ke bawah, sama. Ya, jadi kalau ini kita punya pembaris di bawah lah. Ya, pembaris kita di sinilah. Ya. Cari lukiskan yang paling cantik sekali. Okey? Lukiskan kita punya tangent. Ya. Mesti pakai pembaris ya. Okey. Lepas tu buatlah kamu punya segitiga. Boleh? Okey. Boleh. Okey, yang ini tak ada lah ya. Sebabnya kita tak buat eksperimen. Tak boleh kira. Yang ini. Contoh 1. Seorang murid telah menambahkan ketulan magnesium karbonat secara berlebihan ke dalam asid sulfurik yang dibebaskan dan terkumpul dalam picari gas dan isi padu gas direkod seperti berikut pada sela masa 1 minit selama 10 minit. Plotkan graf ada di bawah. Hitungkan kadar tindak balas purata bagi minit ke-5. Okey, so tengok dia dah lukis graf. Ya, tengok graf di sini ialah graf isi padu ya. Graf isi padu gas. Dekat data, okey dah ada ya. So kamu dah plot. Okey, dia nak nombor 1. Okey, B1. Kadar tindak balas purata dalam minit ke-5. So B1, minit ke-5 ya, dalam minit ke-5. Kalau minit ke-5 maksudnya 4 sampai 5. Dalam minit ke-5 maksudnya 4 sampai 5. So, 4 sampai 5 kita ambil nilai dia ya di sini iaitu sini 5 kan? Sini kan? Kita ambil nilai di sinilah. Sebab itu dia jadi 63 tolak 58. Ya? Dapat nilai dia yang inilah. Ya? Kemudian purata keseluruhan. Kalau purata keseluruhan, kita nampak dia mula konstan di mana? Minit ke berapa? Dekat mana isi padu mula malar?
isi padu maksimum kita ialah berapa tu? 5. 70 kan di sini. Isi padu maksimum. Di mana? Pada 7 minit. Betul? Sebab itu 70 bahagi 7. Dia tengok di situ, dia kata tindak balas berhenti pada 7 minit. Bukan pada 10 minit. Takkanlah kalau set up itu saya tak buka-buka 24 jam pula. Tak perlu. Kita tengok terus di mana dia mula-mula nilainya malar. Okey, kemudian C, soalan tanya, berdasarkan graf yang diplot, hitungkan kadar tindak balas pada minit kedua. Nampak dekat sini tak ada perkataan purata. Bila tak ada perkataan purata, kamu kena lukis tangent. Okey, kena lukis tangent. So, tengok, saya padam. Minit kedua ya. Minit kedua. So, saya nampak, oh ini minit kedua. Jadi, saya kena letak pembaris. Sekejap. Kejap. Lari pula dia. Kimia tingkatan 4. Okey. Okey, so ini kan. Kamu anggaplah tangent dia tu tak ada lagi kan. Okey, so saya okey. Ini kan minit kedua. Jadi, saya nampak itulah dekat situ. Jadi, saya punya letakkan pembaris. Dan lukislah satu tangent. Lepas itu, buatlah dia punya segitiga tu. Kemudian, selepas itu ambil nilai dia. Ini Y2, ini Y1. Ini X2, ini X1. Jadi, dapatlah seperti ini. Ya. Setiap orang kalau buat mungkin akan berbeza dekat bahagian yang ini. Sebab bergantung kepada saiz segitiga yang kamu lukiskan lah. Ya, tetapi nilai kadar tindak balas ni biasanya tidak akan jauh beza. Kalau betul tangent kamu tu tepat, sentuhannya satu titik dan luas di luar graf dia seimbang, semua orang akan dapat nilai yang hampir sama. Okey, boleh? Okey, so this is your homework. Ya, semua orang tolong buat dan hantar kat saya ya. Semua orang. Okey, so sekejap saya nak tengok kehadiran sebab kelas saya akan berhenti di sini. Ya, saya nak tengok kehadiran sekejap. Saya akan stop sharing ya. So di sini ada Priya, Asna, Syuhada, Dania, Amalina, Azam dengan Yusof. Tadi Faris ada. Faiz pun ada. Okey. Okey, ya. So, sekejap. Cikgu screenshot dulu. Lama. Okey, sekejap ya. Cikgu screenshot. Dan okay, so that's all for today. Homework jangan lupa buat. Tak faham, tanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu.